Sekarang ini kita menghampiri penghujung tahun 2024. Hanya tinggal 3 bulan lebih sahaja lagi ya. Jadi majikan-majikan sibuk untuk mengira ataupun menilai prestasi kaki tangan untuk pembayaran bonus ataupun kenaikan gaji pada tahun hadapan. Jadi bagaimana kita mengira ataupun menilai prestasi kaki tangan kita untuk memberi mereka kenaikan gaji ataupun bonus. Salah satu caranya adalah menggunakan borang penilaian prestasi. Ini adalah borang penilaian prestasi bagi kaki tangan eksekutif ya, ataupun bagi kaki tangan pengurusan. Di mana dengan menggunakan borang ini kita akan mendapat jawapan di hujung borang penilaian ini berapakah markah yang mereka perolehi, dan daripada situ nanti barulah kita boleh dapat mengira berapakah jumlah bonus ataupun insentif yang akan kita berikan kepada kaki tangan ini. Begitu juga halnya dengan berapakah jumlah kenaikan gaji pada tahun hadapan ya. Jadi di sini kita mempunyai borang penilaian prestasi bagi kaki tangan eksekutif, di mana di bahagian satu ini kita mestilah melengkapkan semua maklumat individu kaki tangan tersebut ya, di mana kita juga akan memperincikan tanggungjawab dan tugas mereka. Borang ini sebenarnya diberikan kepada immediate superior bagi kaki tangan tersebut ya, di mana immediate superior akan berbincang dengan kaki tangan di bawah jagaan mereka berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab yang mereka telah ataupun sedang lakukan, dan apakah kejayaan yang telah mereka capai ya dalam tempoh 1 tahun. Jika borang ini digunakan untuk pengesahan jawatan, maka tugas dan tanggungjawab yang kita senaraikan di sini hanyalah dalam tempoh 6 bulan sahaja ya. Dan kita menilai tugasan mereka berdasarkan kepada 6 bulan tersebut. Bukanlah satu tugasan yang kita berikan kepada mereka untuk tempoh 1 tahun ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada konflik di mana jika kita menilai penilaian prestasi untuk kaki tangan eksekutif, kita tidak boleh menilai tugasan mereka dan menilai kejayaan mereka dalam tempoh 1 tahun. Kita mestilah menilai kejayaan mereka ataupun pencapaian mereka dalam tempoh 6 bulan sahaja ya. Tetapi jika kita ingin menilai untuk pemberian bonus ataupun kenaikan gaji pada tahun hadapan, kita boleh menilai mereka bagi tugasan 1 tahun. Maksudnya jika kaki tangan baru kita mempunyai 2 borang penilaian prestasi ya. Satu borang penilaian prestasi untuk pengesahan jawatan dan satu lagi borang penilaian prestasi untuk kenaikan gaji tahun hadapan ataupun untuk pemberian bonus ya. Jadi di sini immediate superior dan juga kaki tangan tersebut akan bersama-sama menyenaraikan tugas-tugasan dan jangka masa diperlukan ya, dan juga apakah bantuan yang diperlukan oleh kaki tangan ini. Jadi tugasan-tugasan ini adalah tugasan utama dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan untuk tempoh khidmatan seterusnya. Jadi yang ini adalah untuk khidmatan dalam tempoh pengesahan jawatan, dan ini pula adalah tugasan ataupun tanggungjawab yang perlu dilaksanakan untuk tempoh khidmatan seterusnya ya. Jadi di sini juga kita akan menuliskan apakah sasaran kaki tangan ini bagi tempoh 5 tahun akan datang. Apakah bantuan yang diperlukan oleh kaki tangan ini, mungkin dari segi software baru, komputer baru atau peralatan baru ya, ataupun latihan-latihan yang perlu mereka lalui untuk membantu mereka mencapai sasaran 5 tahun akan datang. Bahagian kedua ini adalah merupakan penilaian yang kita nilai ya, berdasarkan kepada tugas-tugas yang kita telah senaraikan di atas ya. Penilaian prestasi ini mempunyai 9 kriteria utama ya. Yang pertama adalah matlamat dalam menyelesaikan tugasan utama yang telah disepakati.
Jadi di sini disenaraikan lagi tugasan-tugasan utama ya, yang kita akan nilai dengan jelas ya. Jadi kita tuliskan di sini berapakah jumlah bilangan tugas yang dinilai dan berapakah penilaian yang pihak immediate superior berikan. Berapakah penilaian yang kita akan letakkan. Jadi ini adalah sebagai panduan ya, di mana kita meletakkan penilaian di antara 1 hingga 4 ya, di mana 1 penilaian lemah dan 4 adalah pencapaian cemerlang. Jadi di sini kita tuliskan berapakah jumlah penilaian yang kita telah berikan. Contohnya jika mereka ada mempunyai 5 bidang tugas ya, di mana pencapaian mereka setiap tugas ada 4 ya. Jadi jumlah penilaian yang kita akan berikan adalah 20 ya. Di sini 4 kali 5 tugas adalah 20. Jadi untuk mendapatkan poin di bahagian satu ini, iaitu purata penilaian, adalah jumlah penilaian A yang 20 tadi dibahagi dengan bilangan tugas 5 di sini. Jadi 20 bahagi 5, purata penilaian adalah 4 ya. Dan jumlah keseluruhan mata adalah 4 didarab dengan 5. Kenapa faktor 5 digunakan? Kerana jumlah mata bagi tugas adalah 20 ya. Di mana keseluruhan matlamat ini nanti jumlah keseluruhan adalah 20 yang diperlukan dalam pencapaian 100 peratus poin yang akan mereka perolehi. Jika anda tidak memahami, anda boleh catatkan berapakah bilangan tugas, berapakah penilaian yang anda berikan, iaitu antara faktor 1 hingga 4 ya. Dan jumlah penilaian A ini adalah penilaian ini didarab dengan bidang tugas ya. Puratanya pula adalah jumlah penilaian di A dibahagikan dengan bidang tugas. Dan jumlah mata merupakan darabkan purata penilaian dengan 5. Anda boleh membuat latihan kiraan ini ya, supaya anda lebih mahir. Seterusnya, kriteria yang kedua adalah di bahagian pengetahuan kerja. Jadi anda boleh menilai kaki tangan ini berdasarkan kepada kriteria yang kita telah tentukan, dan mata yang diberi adalah 0 hingga 2 ya. Seterusnya, kriteria yang ketiga adalah keupayaan merancang dan mengatur. Begitu juga dengan kriteria yang kita telah tetapkan, anda akan berikan ya mata yang diperolehi antara 0 hingga 2. Begitu juga kriteria yang keempat, iaitu kebolehan menilai dan membuat keputusan ya. Kriteria yang kelima adalah kepimpinan. Kriteria yang keenam adalah hubungan manusia. Kriteria yang ketujuh adalah pembangunan staf ya. Kriteria yang ke-8 adalah keupayaan untuk memperbaiki kaedah di dalam menjalankan kerja-kerja mereka ya. Yang ke-9 adalah kriteria dari segi sikap ya. Jadi kita mempunyai 9 kriteria yang kita nilai ya. Kenapa 9? Kerana matlamat dalam pencapaian tugas-tugas tadi kita berikan 20 markah. Jadi keseluruhan poin adalah 100 ya. Jika kaki tangan ini mendapat poin 91 hingga 100, maka kaki tangan ini mempunyai prestasi yang cemerlang dan diberi faktor merit ya sebanyak 1.5. Jadi 1.5 ini akan digunakan dalam pemberian bonus. Jika contohnya pihak syarikat memberi bonus sebanyak 3 bulan gaji, maka kaki tangan ini mendapat 3 bulan gaji didarab 1.5, iaitu 4 bulan gaji secara keseluruhannya ya. Jadi pihak immediate superior akan menulis sedikit komen di sini ya, berkaitan keseluruhan prestasi kaki tangan ini ya, dan juga komen secara keseluruhan, di mana sama ada kaki tangan ini boleh ditingkatkan lagi kemahiran mereka, ataupun anda telah berpuas hati ya berkaitan dengan kaki tangan ini. Dan setelah perbincangan dilakukan dan pihak kaki tangan faham sama ada mereka perlu meningkatkan lagi prestasi mereka secara keseluruhan, atau
ada beberapa bahagian sahaja mereka perlu tingkatkan prestasi, maka pihak pekerja akan menandatangani di sini. Begitu juga dengan tanda tangan penilai, terutamanya dari segi ataupun penilai dari immediate superior dan tanda tangan penyokong dari ketua jabatan kaki tangan tersebut ya. Seterusnya, pihak immediate superior juga akan menuliskan kelebihan pekerja, kelemahan pekerja dan bidang-bidang yang perlu penambahbaikan ya bagi kerja-kerja sekarang ya, dan keperluan latihan yang diperlukan. Jadi daripada keperluan latihan ini, pihak Jabatan Sumber Manusia akan merancang satu latihan untuk kaki tangan ini meningkatkan prestasi mereka ya. Dan secara keseluruhan, apakah bidang-bidang yang perlu ditambah baik oleh kaki tangan ini ya, supaya mereka ataupun kaki tangan ini dapat mencapai cita-cita mereka pada masa akan datang. Jika borang penilaian prestasi ini digunakan untuk kenaikan pangkat, pihak immediate superior boleh um, tik di sini ya, sama ada kaki tangan ini boleh dinaikkan pangkat ataupun sebaliknya ya. Dan pihak immediate superior juga boleh berbincang dengan kaki tangan ini ya. Jika kaki tangan diberhentikan atau dipromosikan, siapakah yang boleh menggantikan kaki tangan ini? Dan bilakah masanya yang kaki tangan ini rasa sesuai untuk menjawat jawatan baru ya, ataupun bilakah masanya kaki tangan ini ingin menamatkan perkhidmatan di syarikat ini atas sebab-sebab yang tidak boleh dielakkan. Jadi kaki tangan ini boleh memberi satu nama yang layak untuk dinaikkan pangkat menggantikan mereka ya. Jadi ditandatangan oleh immediate superior dan juga disediakan oleh jabatan kaki tangan tersebut ya. Jadi borang ini akan dihantar kepada Jabatan Sumber Manusia ya, untuk dinilai bagi tujuan pembayaran insentif, kenaikan pangkat ataupun kenaikan gaji pada masa hadapan ya. Jadi kita juga mempunyai borang penilaian prestasi bagi kaki tangan bukan eksekutif ataupun kaki tangan bukan penerusan ya. Nantikan video kami seterusnya berkaitan dengan penilaian prestasi bukan eksekutif.